Seterusnya dalam genetic inheritance, kita akan bincangkan berkenaan type of inheritance that deviates from the Mendelian inheritance. Kita ada 6 type of inheritance yang deviate, iaitu codominant, incomplete dominant, multiple allele, polygenic inheritance, link genes dan juga sex link genes. Alright. Kita tengok inheritance yang pertama iaitu codominant alleles, right? Apa yang dimaksudkan dengan codominant allele ni adalah apabila dua allele yang berpasangan adalah dalam keadaan dominan, right? Normally, previously, contohlah ini adalah gene A, so kita ada allele dominant dan juga allele resesif, kan? Right. Tetapi dalam keadaan codominant ni, kedua-dua allele yang terlibat adalah dominan. Tetapi keadaan itu ketara untuk keadaan heterozygous. Especially bila kita lihat kepada satu contoh yang common menerangkan tentang codominant allele iaitu MN blood group, the human blood group, right? Dalam keadaan codominant allele ni, dalam generasi yang kedua kita akan dapati phenotypic ratio dia adalah 1:1. Nanti kita akan tengok macam mana phenotypic ratio 1:1 ni diperolehi. Right, ini adalah berkenaan dengan MN blood group. MN blood group mempunyai 3 jenis blood group iaitu blood group M, blood group N, blood group MN. Di mana MN blood group ni dikawal oleh dua allele iaitu allele M dan juga allele N. Di mana allele M dan N ni adalah dominan, maknanya kedua-duanya dominan. So sebab itu, kalau dalam keadaan genotype MM, of course lah, individu tu akan mempunyai blood group M. Kalau dalam keadaan genotype NN, so blood group N. Tetapi dalam keadaan hetero ni, means genotype M dan N di mana dalam body itu mengandungi allele M dan N. Apa yang kita akan dapati, individu itu akan mempunyai blood group MN. Kenapa berlaku keadaan ini? Sebab kedua-dua allele itu adalah dominan. Right. Ini contoh genetic diagram yang melibatkan MN blood group. Kita tengok contoh yang pertama. Kita ada parent berdarah M, so of course lah dia punya genotype MM, and then pasangan dia berdarah N, dan dia punya genotype adalah NN. Kita turunkan gamet, right? And apa yang kita boleh tengok dalam first generation, kesemua anak mempunyai genotype MN, hasil gabungan allele daripada parents pertama yang berdarah M dengan parents yang kedua berdarah N, right? And then kesemua offspring dalam generasi yang pertama juga mempunyai darah MN, right? Phenotype ratio 1:1 belum dapat dilihat dalam generasi yang pertama, so kita perlu teruskan lagi genetic diagram kita sehinggalah second generation. So kita akan jalankan self cross, parents MN akan cross dengan parent MN juga, dan kita turunkan gamet M, N. Sama juga untuk pasangan dia M dan N, right? So apa yang kita akan dapat lihat dalam second generation, right? Offspring yang dilahirkan mempunyai genotype MM satu, genotype MN dan juga genotype NN. Di mana bila kita tengok phenotype dia, alright, satu mempunyai blood group M, dua mempunyai blood group MN dan satu blood group N. Itu yang kita katakan phenotype ratio dalam second generation dalam keadaan codominant ini adalah 1:1. Right? And then bila kita tengok genotypic ratio dia adalah 1MM, 2MN dan 1NN. Right. Ini contoh soalan yang berkaitan dengan MN blood group lah. Right. Dia kata a male has a blood group M. He marries a woman. Yang kita tak tahu dia
berdarah apa, tetapi maklumat yang dia bagi who had a father with blood group M and mother of blood group N. So soalan minta kita draw a genetic diagram to show the probabilities of this couple having a daughter with blood group M, right, and a son with a blood group N, right. Okay, so untuk jawab soalan ni, kita kena lukislah genetic diagram. Barulah kita boleh dapat jawapan 1/2 ni, right. Okay, cara dia, okay, you all kena pastikan genotype untuk woman itu dengan tepat. Kesilapan you all, okay, menyatakan genotype woman tu akan menyebabkan you all akan tersilap, okay, membuat genetic diagram untuk keseluruhan soalan. Okay, sekarang ni untuk male tak ada masalah, dia dah jelas berdarah M, so that's why genotype dia adalah MM. And then untuk woman tu, okay, dia ada ayah berdarah M dan ada emak berdarah N. So confirm lah dia akan mewarisi satu alel M daripada ayah dan satu alel N daripada mak dia. So that's why kita boleh nyatakan bahawa genotype untuk woman tu adalah MN. Right? Dan seterusnya kita turunkan gambar. Okay, MN. Right? And then kita gabungkan gambar-gambar tu untuk melihat offspring dalam second generation. So kita akan dapat first offspring MM dan second offspring adalah MN. Right? So dalam keadaan soalan ini, phenotypic ratio dia adalah 1 berdarah M dan 1 berdarah MN, dan genotypic ratio dia adalah 1 MN dan 1 MN. So untuk jawab soalan yang pertama ni, dia kata daughter with blood group M. So daripada 2 keberangkalan anak tu akan ada 1 berdarah M. So 1/2. Okay, untuk soalan yang kedua ni, you all abaikanlah. Right, saya tersilap tulis tadi. Okay, alright. Okay, itu berkenaan dengan codominant. Okay, seterusnya kita tengok incomplete dominance. Incomplete dominant ni adalah keadaan alel dominant yang sepatutnya fully express dia punya phenotype, tetapi dia tidak completely dominant. Okay, it's not fully dominant. So bila dia not fully dominant, dia hanya express separuh daripada dominant phenotype yang sepatutnya dia express. Right, cuma keadaan ini, okay, akan wujud dalam keadaan heterozygous. Okay, apa yang berlaku dalam keadaan heterozygous? Okay, individu yang dalam keadaan heterozygous yang melibatkan incomplete dominant allele ni, dia akan mewujudkan phenotype intermediate. Right? Apa yang dimaksudkan sebagai phenotype intermediate? Okay, kita tengok contoh dalam gambar ni. Okay, kita tengok parents dia warna merah. Parents dia yang kedua warna putih. Sepatutnya, alright, anda katalah warna merah itu adalah dominant phenotype, anak dia mestilah berwarna merah. Itu kalau berdasarkan Mendel kan. Tetapi dalam keadaan ini kita dapati anak dia tak warna merah dan tak warna putih, tapi mempunyai warna yang baru, iaitu warna pink. So pink inilah yang kita pakai sebagai intermediate phenotype. So intermediate phenotype ni biasanya akan exist dalam keadaan incomplete dominant allele. Right. So biasanya keadaan ini jelas dalam contoh bunga untuk snapdragons. Right. Okay, so kita tengok contoh genetic diagram untuk bunga snapdragon ni. Okay, so untuk mewakili gene dan alel for the flower of the snapdragon, kita gunakan huruf C dan juga R lah, di mana C, R besar ni akan sepatutnya akan menyebabkan warna merah, dan juga C, W ni akan membawa warna putih lah, white. Tapi apa yang berlaku, CR ini adalah incomplete dominant. Alright, so parents yang pertama kita akan crosskan antara pokok snapdragon berbunga merah. So pokok itu mempunyai genotype CR, and then kita crosskan dengan pasangan dia yang mempunyai bunga putih, di mana genotype dia adalah CW.
Right, dan gamet yang dihasilkan adalah CR untuk parents yang pertama dan CW untuk pasangan dia. And bila kita lihat dalam first generation, kita akan dapati semua anak dia mempunyai genotype CRCW dan dalam keadaan phenotype semuanya berwarna pink. Right, so ingat pink itulah phenotype intermediate. Okay, alright. So, kita teruskan lagi genetik diagram kita sehinggalah kita memperolehi second generation. So, what we have to do, kita akan self crosskan F1. Okay, so kita akan crosskan antara CRCW dengan CRCW. Dan kita akan turunkan gamet CRCW, CRCW, and then kita akan dapati dalam second generation offspring yang terhasil mempunyai 4 genotype. Okay, yang terbentuk lah. Yang pertama CRCR, okay, CRCW, CRCW, CWCW. Okay, di mana genotype ini akan mewujudkan phenotype 1 red, 2 pink, 1 white. So di sinilah yang dikatakan dalam teori tadi, bila melibatkan incomplete dominant allele dalam generation yang kedua, biasanya phenotypic ratio yang kita akan dapat lihat adalah 1:1. And when we go to the genotypic ratio pun sama, dalam second generation ni offspring dia berkeperangkalian mempunyai 1 genotype CRCR, 2 CRCW dan 1 CWCW. Right. Okay, itu berkenaan dengan incomplete dominant. So, kita tengok inheritance yang terusnya, iaitu multiple alleles. Right. Multiple alleles ni keadaan di mana biasanya satu gene, contoh gene A, akan ada 2 alternative form of allele sahaja kan? A dominant dengan A recessive. Tapi dalam keadaan multiple alleles ni, alright, satu gene tu dia mempunyai lebih daripada 2 allele. Right, keadaan ini jelas kepada jin yang mengawal ABO blood group, di mana jin yang mengawal ABO blood group adalah jin I, di mana jin I ni dia ada 3 keberangkalian alel, iaitu IA, IB, IO. Nampak? Inilah yang dikatakan sebagai multiple, sebab ada 1, 2, 3 instead of 1, 2 sahaja dalam keadaan yang biasa. Right. Okay, so untuk menerangkan multiple allele ni, paling mudah kita akan gunakan ABO blood group lah. Okay, yang you all kena tahu, antara 3 allele yang terlibat dalam penentuan ABO blood group, allele IA dan IB ni adalah dominant. Right, manakala allele IO ni adalah recessive. Okay, so sebab tu bila kita tengok gabungan allele-allele tu, right, kalau individu tu berdarah A, keberangkalan genotype dia adalah IAIA ataupun IAIO. Kalau IAIA ni jelaslah dia berdarah A. Kenapa? Individu yang mempunyai genotype IAIO juga mempunyai darah A, sebab awak kena ingat allele IO itu adalah recessive. Untuk individu berdarah B pun sama, genotype possible yang ada adalah IBIB dan juga IBIO. Dan untuk individu berdarah AB, genotype dia hanyalah IAIB, dan individu berdarah O, genotype dia adalah IOIO. Right? Okay. Kita tengok contoh permasalahan ataupun soalan yang berkaitan dengan ABO blood group ni. Ini adalah pedigree. Ni, benda ni. Right, apa yang korang kena tahu tentang pedigree adalah Roman 1, 2, 3 ni adalah generation. Mean 1 Roman tu adalah grandparents dia, 2 Roman tu adalah parents dia, dan 3 Roman tu adalah dia dan adik-beradik. Right. Then tu 1. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni pula adalah nombor untuk individu. Alright. Individu 1, individu 2,
Right, okay, itu satu. Dan satu lagi yang awak kena tahu, okay, simbol bulat dengan 4 segi ni. Bulat tu melambangkan individu satu itu adalah seorang perempuan. 4 segi itu melambangkan bahawa individu 2 itu adalah seorang lelaki. So, apa yang boleh digambarkan dalam pedigree ni, individu 1 dan 2 berkahwin akan melahirkan anak individu 3 dan 4. Nampak? Tu maksud dia. Individu 4 dan 5 berkahwin akan melahirkan anak individu 6, 7 dan 8. So, this is how to read the pedigree. Right. Okay. Right. Ini contoh soalan lah. Dia kata, soalan pertama, list all genotype of individual with blood group B. So, kita dah tahu, kalau individu tu berdarah B, kita ada 2 keberangkalian. Genotype dia sama ada IB ataupun IBIO. Right. So, seterusnya soalan minta kita gunakan Punnett square untuk melihat probability anak bila individu 4 dan 5 ni berkahwin, di mana anak tu mempunyai darah O. Right? Kalau kita tengok dalam pedigree ni, okay, dia hanya bagi satu anak saja, iaitu antara tiga anak hasil perkahwinan 4 dengan 5 ni, okay, salah seorang anak perempuan dia mempunyai berdarah B. So, tapi dalam soalan ni dia kata, okay, ada keberangkalian anak perkahwinan individu 4 dan 5 tu adalah berdarah O. So, kita kena buktikan berapa probability of offspring anak dia berdarah O. Right. So, di sini apa yang korang kena hati-hati adalah penentuan genotype, okay, individu 4 dan individu 5. Apa yang kita tahu, individu 4 berdarah B, individu 5 berdarah A. Cuma kita tak tahu sama ada genotype individu 4 tu adakah IAIA, IAIO ataupun, okay, genotype untuk individu 5 tu IAIA ataupun IAIO. Okay, right. Kita ada 2 keberangkalian macam tu. Okay, so, okay, disebabkan ada 2 keberangkalian macam tu, kita ada orang kata ada keywords dalam soalan, okay, untuk menentukan genotype parents tu. Keywords tu adalah ini, anak dia berdarah O. So, kita kena fikir logik. Kalau ada anak berdarah O dengan genotype IO, okay, mestilah, okay, anak itu mewarisi satu alel IO daripada ayah dan satu alel IO daripada mak. Barulah dia akan membentuk genotype IO. So, dengan andaian begitu, so kita tidak bolehlah menyatakan bahawa, okay, individu 4 dan 5 tu mempunyai genotype IAIA dan IBIB. Okay, dan sepatutnya genotype dia adalah beginilah, IBIO dan juga IAIO. So, untuk buktikan, kita teruskan, kita turunkan gambar dan kita masukkan dalam Punnett square. Right? And kita akan nampak ada 4 keberangkalian anak. Anak yang pertama berdarah AB, yang kedua berdarah A, yang ketiga berdarah B dan yang keempat berdarah O. Nampak? So, di sini kita dah boleh nampaklah bahawa probability anak dia mempunyai darah O adalah 1 daripada 4. 1 over 4. Okay? Right. Okay. Itu berkenaan dengan multiple alleles tadilah. So, dan seterusnya adalah polygenes. Okay, polygen ni mudah saja. Okay, polygen adalah keadaan bila sesuatu karakteristik tu dikawal oleh banyak gen. So, dalam contoh skin colors ni lah, right? Skin color kita, okay, dikawal oleh 3 gen, iaitu gen A, gen B, gen C. So, more than 2, right? So, kita tahu bila melibatkan banyak gen, so combination of allele tu pun akan jadi pelbagai. Okay, so bila combination of allele tu pun pelbagai, so phenotype yang kita boleh nampak pun juga akan pelbagai. Okay, sebagai contoh lah, kalau lah genotype dia adalah A, B, C, C besar, so most probability individu tu mempunyai skin color yang sangat gelap. And andai katalah individu tu mempunyai genotype A, B, C, C yang the recessive one, so kemungkinan besar individu tu is very fair, right? And kalaulah individu tu mempunyai heterozygous condition for the all genes, right? So kemungkinan dia mempunyai, okay, intermediate phenotype, mungkin kulit sawo matang,
Right, so dengan kepelbagaian gabungan alel ataupun genotype dia, so dia akan expresskan kepelbagaian skin tone colours, right, di dalam humans. Right. Okay, so ini adalah table crosses yang kita boleh bandingkan di antara monohybrid inheritance dengan monohybrid condition dalam keadaan codominant dan juga incomplete dominant. Okay, so kita tengok dalam keadaan F1 self cross. Okay, dalam keadaan F1 self cross, right, phenotypic ratio untuk monohybrid inheritance adalah 3:1. Okay, manakala codominance akan membentuk F2 phenotypic ratio 1:1 dan dalam keadaan incomplete dominant phenotypic ratio untuk F2 dia adalah 1:1. So yang lain tidak ada perbezaan lah di antara monohybrid, di antara codominant dengan incomplete dominance.